masa kita buka majlis kita dengan ilmu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillah. Jadi yang dihormati para asatizah, ibu-ibu, kakak-kakak dan rakan-rakan sekalian. Jadi selamat datang sekali lagi diucapkan kepada yang baru hadir. InsyaAllah pada pengajian pada malam ini pada season yang kedua pengajian Risalah An-Nur, tajuk kita pada malam ini adalah memanai qada dan qadar sebagai tunjang keimanan dan kekuatan spiritual. Jadi saya rasa betapa pentingnya tajuk ini untuk kita fahami kerana tajuk ini berkaitan dengan rukun iman yang keenam, iaitu beriman kepada qada dan qadar. Jadi kita tak naklah buang masa lama-lama, kita menjemput panel kita pada malam ini, Dr. Raudatul Firdaus yang merupakan pensyarah yang berkhidmat di UIAM. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. InsyaAllah. Ustazah, apa khabar? Alhamdulillah, sihat walafiat, syukur. Alhamdulillah. Semoga Rabiatul Balqis dan semua hadirin juga sihat walafiat, insyaAllah. Amin. InsyaAllah. Okey, jadi Ustazah, kita tak nak buang masa lagi. Bolehkah kita mulakan soalan yang pertama, Ustazah? Silakan, insyaAllah. Okey, jadi soalan yang pertama, Ustazah, apakah yang dimaksudkan dengan hakikat qada dan qadar mengikut pandangan Risalah An-Nur? Silakan Ustazah. Terima kasih banyak kepada saudari pengurusi majlis pada malam ini, Ukhti Rabiatul Balqis, para hajah-hajah, datin-datin, puan-puan, kakak-kakak, adik-adik yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya mari kita rafakkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan limpah kurnianya kita semua diberikan umur yang panjang, lalu kita dipertemukan lagi untuk musim yang kedua atau musim yang ketiga, pedoman untuk wanita daripada nukilan Risalah An-Nur oleh Imam Badi'uz Zaman Sa'id Nursi. Dan insya-Allah bagi mereka yang baru menyertai program kita pada musim kali ini, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, mudah-mudahan beroleh manfaat daripada semua perkongsian ilmu, daripada kupasan buku yang sangat-sangat luar biasa, besar hikmahnya dan sangat banyak pengajarannya untuk kita manfaatkan dalam kehidupan moden yang penuh dengan cabaran ini, iaitu daripada Risalah An-Nur itu. Dan insya-Allah pada malam ini kita teruskan lagi dengan perbahasan mengenai Al-Qada dan Al-Qadar. Ianya merupakan suatu perbahasan yang agak mencabar sebenarnya, tetapi ia berkait rapat dengan segenap aspek perjalanan kehidupan kita. Jadi dengan kefahaman bahawasanya ia merupakan salah satu rukun iman, bahkan ia adalah rukun iman yang ke-6 bagi setiap umat Islam, bagi setiap orang yang beriman, kita tidak ada pengecualian, melainkan kita memahami apakah itu konsep qada dan qadar dalam melalui proses kefahaman yang agak mudah, insya-Allah, yang dibawa oleh Imam Badi'uz Zaman Sa'id Nursi ini sesungguhnya sangat menarik. Dan tentunya mungkin di antara para hadirin sudah ada yang pernah pun mengambil subjek ini di dalam subjek Tauhid contohnya, membahaskannya dengan perbahasan yang panjang lebar. Dan insya-Allah pada malam ini kita tidak akan rugi untuk melihat semula dan meninjau perbahasan mengenai qada dan qadar ini melalui kupasan yang begitu unik sekali yang dibawakan oleh Imam Sa'id Nursi. Dan saya sendiri juga mengambil faedah yang sangat banyak daripada perbahasan tersebut. Dan kita akan kaitkan juga perbahasan malam ini dengan musibah. Itulah tajuk yang kita kongsikan pada hari ini. Dan insya-Allah kita akan lihat bagaimana qada dan qadar ini apabila kita memahami prinsipnya, kaedahnya dan juga definisinya, banyak akan membantu memperkuatkan lagi kerohanian dan spiritualiti kita dalam berhadapan dengan pelbagai ujian di zaman yang penuh dengan cabaran ini, insya-Allah. Jadi
menjawab pada soalan yang pertama yang diajukan oleh Ukhti Rabi'atul Balqis, apakah yang dimaksudkan dengan hakikat qada dan qadar? Jadi kita akan tengok insya-Allah. Pertamanya, kalau kita lihat di dalam risalah koleksi Risalah An-Nur, Imam Sa'id Nursi telah pun membahaskan tajuk qada dan qadar ini di dalam kitab At-Talazim yang ada di hadapan saya ni. Boleh nampak ya di atas skrin. Ini kitabnya versi bahasa Arab, At-Talazim. Dan beliau telah membahaskan kitab ini dalam Al-Kalimah As-Sadisah wal-Ashrun, kalimat yang ke-26. Kalau kita tengok daripada cetakan Khairat pada muka surat yang ke-95. Jadi kita akan lihat insya-Allah perbahasannya ini menyentuh segenap aspek kehidupan kita dan memberikan kita ketenangan. Ini yang best sekali ni. Kebahagiaan dan kenikmatan dalam meneruskan perjuangan hidup ini yang pastinya penuh dengan pancaroba. Jadi kalau kita tengok seperti biasa, Imam Sa'id Nursi akan mulakan bab-bab perbahasannya dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim dan kemudian diikuti dengan tafsiran dan kupasan beliau. Yang pertamanya firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Hijr ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Kita perhatikan ya makna daripada ayat ini, wa in min syai'in, dan tidak ada sesuatu pun illa, melainkan, indana, pada sisi kami, iaitu sisi Allah Subhanahu Wa Taala, khazainuhu, khazanah-khazanahnya. Maknanya pada setiap suatu perkara yang berlaku itu ada khazanah-khazanahnya. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan kami tidak menurunkannya, iaitu khazanah-khazanah yang ada di sisi Allah itu tadi, tidak diturunkan melainkan dengan ukuran yang tertentu. Nampak perkataan qadarim ma'lum. Qadar di situ. Maknanya qadar di dalam ayat ini membawa maksud bilangan, ukuran ataupun perhitungan yang tertentu. Bermakna Allah SWT telah menetapkannya di dalam khazanah-khazanahnya dan akan diturunkan, dilaksanakan ketetapan itu pada kadar-kadarnya yang tertentu. Itu ayat yang pertama. Kemudian kita lihat pula ayat yang kedua daripada surah Yasin, iaitu ayat yang ke-12. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Maksudnya kitab induk yang nyata, kita semua maklum adanya Lauh Mahfuz di sana, di mana Allah SWT telah menghimpunkan segala ketetapan di dalam kitab tersebut. Kemudian itu juga menggambarkan itulah dia qadar, sesuatu yang telah ditetapkan. Kemudian firman Allah SWT dalam surah Ar-Ra'd ayat 8, wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Dan segala sesuatu itu di sisi Tuhan adalah ketentuan takdir. Ada kadarnya di situ. Miqdar, ya, maksudnya ada kadarnya, ada ukurannya, ada ketetapannya. Jadi, daripada ayat-ayat ini dapatlah kita simpulkan bahawa setiap sesuatu mempunyai batas waktu yang telah ditentukan, iaitu tidak lebih dan tidak kurang. Ini dapat diambillah daripada tafsir Al-Maraghi. Bermakna perempuan, kakak adik-adik yang dikasihi sekalian, apa jua yang kita lalui dalam kehidupan ini adalah sesuatu yang sebenarnya sudah pun ditentukan oleh takdir Allah SWT. Tidak akan lebih dan tidak akan kurang. Baik, itu secara umumnya. Kemudian bila kita melihat kepada hakikat takdir seperti yang diajukan oleh moderator sebentar tadi, kita lihat pada makna qada dahulu. Biasanya bila kita membahaskan tentang qada dan qadar ini, para ulama sentiasa menggandingkannya bersama-sama di dalam bab yang sama, qada dan qadar. Walaupun dari sudut susun atur perbahasan ilmunya, qada ni dia datang kemudian, qadar dahulu. Jadi qadar itu takdir, ditetapkan dulu, kemudian qada itulah pelaksanaan dia. Jadi kalau kita tengok apa makna qada dari sudut bahasa Arabnya, bermaksud meletakkan dan memutuskan sesuatu hukum, ya, seakan-akan penghukuman, judgment. Manakala dari sudut syaraknya pula ialah perkara yang diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap segala makhluknya, sama ada dari sudut menciptakannya, meniadakannya atau mengubahnya. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan qada, iaitu apa yang Allah SWT telah pun putuskan ke atas setiap makhluknya. Sama ada Allah tetapkan untuk menciptakannya, kemudian menghidupkannya setelah meniupkannya ke janin ibunya, lalu dipanjangkan umurnya,
ataupun meniadakannya. Mungkin pergi ketika di dalam kandungan, ataupun setelah dilahirkan, ataupun dalam usia kanak-kanak dewasa maupun warga emas. Jadi ini semua termasuk dalam qada Allah Subhanahu Wa Taala atau mengubahnya. Bermakna di sini ada satu lagi aspek dalam qada itu sendiri, Allah SWT boleh mengubahnya. Maknanya kalau kita tengok mungkin pada asalnya secara saintifiknya proses ini sepatutnya akan berakhir dengan natijah sekian-sekian. Tetapi dengan qada Allah maka natijah itu boleh berubah. Jadi banyak kan kita dengar contohnya dalam kandungan bila di-scan dengan ultrasound dikatakan sebagai anak lelaki. Tetapi bila lahir rupanya anak perempuan. Begitu juga dengan sebaliknya. Bukankah itu seakan-akan berubah natijah daripada apa yang di-scan dan natijah yang hakiki. Okey, baik. Semuanya dalam qada Allah. Itu qada. Setelah itu qadar. Qadar dari sudut bahasa Arabnya bermaksud menetapkan suatu kadar tertentu. Bahasa Melayu kita sebut sebagai kadar kan. Senang sikit tau. Sebab dia ada kaitan dengan bahasa Melayu. Sebenarnya bahasa umat Islam ni banyak diambil daripada bahasa Arab. Bukan saja bahasa Melayu. Kalau kita tengok bahasa Turki pun, tengok siri-siri Turki pun kita boleh capture beberapa wording daripada bahasa Arab. Dan apatah lagi kalaulah dulu kita tidak dihapuskan tulisan Jawi, maka lebih miriplah bahasa Melayu kita. Begitu juga bahasa Turki dengan bahasa Arab. Baik, insyaAllah kita teruskan. Dari sudut syarak, kadar bermaksud perkara yang telah ditetapkan kadarnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala semenjak azali, supaya ia terjadi mengikut ilmunya yang mendahului setiap perkara. Bermakna kadar ini seperti yang saya sebutkan tadi, dia datang sebelum qada, iaitu Allah telah settingkan, Allah telah tetapkan, telah identify semenjak azali lagi. Dan perkara itu akan terjadi, akan berlaku mengikut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ilmu Allah ini sebenarnya mendahului setiap perkara. Jadi Allah lebih mengetahui, maha mengetahui akan perkara-perkara tersebut mendahului terjadinya perkara itu. Bermakna Allah sudah tahu terlebih dahulu sebelum berlakunya keadaan dan perkara peristiwa tersebut. Apakah beza antara qada dan qadar? Kita lihat qadar ialah menetapkan kadar sesuatu sebelum memutuskannya agar ia berlaku. Dia seperti suatu planning. Manakala qada pula ialah menjadikannya ia berlaku mengikut apa yang ditetapkan. Bermakna qada itu adalah implementation of the planning. Pelaksanaan pada perancangan tadi. Baik. Ini bermakna qadar berlaku terlebih dahulu daripada qada, dan kedua-duanya adalah saling lazim melazimi dan tidak mungkin berpisah. Jadi saya rasa jelas di sini, maknanya qadar, takdir itu sudah ditetapkan dahulu, kemudian berlakulah pelaksanaannya qada, sama ada ianya ada perubahan ataupun tidak, tetapi ianya adalah dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Qada dan qadar saling melazimi dan tidak terpisah. Jadi ibaratnya apa? Qadar adalah asas atau tapak binaan, dan qada pula ialah binaan yang dibangunkan di atas asas tersebut. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Baik. Seterusnya kita tengok pada makna qadar. Makna qadar daripada takrifan yang kita bahaskan tadi menunjukkan bahawa qadar itu bersifat hadis. Bersifat hadis, bukan hadis Nabi itu. Maksudnya hadis itu baru. Dalam bahasa Arabnya hadis lawannya qadim. Qadim bermaksud nama. Manakala qada itu bersifat qadim. Jadi tapi ini menurut Asy'ariyah, ada perbahasan ulama lah dalam memaknai qada dan qadar. Jadi menurut Asy'ariyah, kalau qadar itu baru hadis, manakala qada itu qadim, tetapi menurut Maturidiyah sebaliknya. Iaitu qada itulah yang hadis dan qadar adalah qadim. Jadi qada adalah di antara sifat-sifat af'al. Maknanya sifat-sifat yang melibatkan perbuatan. Sebab Allah mengizinkan perkara itu berlaku, menyempurnakan takdir itu berlaku, maka ia menjadi seperti sifat af'al, daripada verb, daripada perbuatan, action. Manakala qadar tidak menafsirkannya pada istilah dengan fi'il, melainkan dengan ilmu. Jadi kalau qadar tu lebih banyak kaitannya dengan ilmu. Sebab tu kita selalu sebut Allah SWT lebih mengetahui takdir kita. Betul kan? Sebab ianya adalah berkaitan dengan ilmu. Okey. Mudah-mudahan jelas. Kita akan tengok pula selanjutnya mengapa penting untuk kita memahami qada dan qadar sebagai orang beriman. Kerana sebenarnya hukum beriman kepada qada dan qadar adalah wajib. Dan dia termasuk di dalam rukun iman yang 6.
Jadi beriman kepada kehendak Allah SWT yang mesti terlaksana dan kekuasaannya yang mutlak lagi menyeluruh. Itulah yang dimaksud dengan beriman dengan qada dan qadar. Bermakna apabila kita benar-benar mengimaninya, tidak akan berlaku di situ suatu pertikaian terhadap qada dan qadar Allah. Jadi tak adalah orang akan question, kenapa saya ditakdirkan begini? Tu satu soalan glamour kan. Satu statement yang popular. Dan persoalan itu tidak akan timbul kerana kita sudah jelas bahawa ianya adalah merupakan suatu kewajipan bagi orang beriman untuk meyakini dan mengimani qada dan qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu dipersoalkan. Firman Allah SWT dalam surah Al-Qamar ayat 49. Sesungguhnya kami telah menciptakan sesuatu takdir yang telah ditetapkan. Kan nampak maknanya Allah sendiri mendeklarasikan bahawa takdir itu sudah ditetapkan dan takdir itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iman dalam satu hadis riwayat Muslim, iman itu ialah engkau beriman dengan Allah, malaikat, kitab-kitab dan rasul-rasul, dan engkau beriman dengan qada yang baik dan juga jahat. Itu dia. Dalam riwayat Muslim ni potongan daripada hadis Jibril yang sangat panjang, yang sangat popular tu, tentang hadirnya seorang lelaki yang tidak dikenali, tidak nampak datang daripada perjalanan yang jauh, berambut hitam dan berpakaian putih, tiada kesan debu pada tubuh badannya, masuk ke dalam kelas Nabi SAW di hadapan para sahabatnya, lalu duduk di hadapan Nabi dengan mencantumkan kedua lututnya dan bertanya kepada Nabi beberapa soalan. Yang pertama, apakah itu Islam? Lalu dijawab oleh Nabi dengan 5 rukun Islam. Kemudian soalan keduanya ialah apakah itu iman? Lalu Nabi SAW menjawab ke-6 rukun iman dan sebahagiannya ialah iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab dan rasul-rasul, dan engkau beriman dengan qada. Ya, untuk minabil qada'i khairihi wa syarrihi. Iaitu kita sebagai orang beriman wajiblah percaya kepada qada Allah SWT, sama ada ia baik maupun kelihatan seperti jahat, tapi hakikatnya perempuan, apabila kita memahami konsep qada dan qadar, kita akan mengerti bahawa di sebalik segala perkara itu, baik maupun buruk, adalah ada yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih Muslim. Boleh dirujuk selanjutnya. Dan kerana hadisnya sangat panjang, lepas imam ditanya pula apa ihsan. Ya, anta budallah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Seakan-akan kita menyembah Allah seperti kita melihat Allah. Andainya tidak dapat dirasakan demikian, seakan-akan Allah melihat kita. Kemudian soalan berikutnya ialah, bilakah hari kiamat? Lalu Nabi SAW menjawab bahawa yang ditanya itu tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Dan soalan terakhir mengenai tanda-tanda kiamat. Baik, tajuk kita, fokus kita adalah hadis bahagian iman tentang qada dan qadar. Sesungguhnya, kata Imam Nawawi, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT sudah digariskan sejak zaman dahulu lagi. Jadi kalau kita tengok, memang ada buktinya. Contoh dalam Al-Quran, apabila Allah SWT nyatakan bagaimana Allah meminta ikrar daripada roh-roh yang akan dilahirkan ke muka bumi ini. Allah SWT firman, qala alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan Allah tanya pada sekalian roh, termasuk roh-roh kita ni. Roh-roh yang hadir pada malam ini, roh-roh yang berada di luar sana, roh orang yang Islam, orang yang tidak Islam, semuanya sudah mengakui di hadapan Allah, bala syahidna, benar kami bersaksi bahawa engkaulah Tuhan kami. Maknanya ada sesuatu yang sudah digariskan sejak zaman dahulu lagi. Bukan sahaja kesaksian, tetapi juga qadar Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui setiap yang terjadi pada segala sesuatu tersebut dalam waktu-waktu yang telah ditentukan, sesuai dengan garis yang ditetapkan olehnya. Oleh itu, terjadinya hal ini pasti akan sesuai menurut sifat-sifat dan keadaannya yang khusus, tepat seperti yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Baik, itu secara asasnya. Untuk memahami bahawa semua itu sudah pun dirancang dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin timbul persoalan, Ustazah, kalau begitu, di manakah bahagian ikhtiar kita sebagai manusia? Adakah kita ini hanya menuruti apa jua yang ditakdirkan oleh Allah tanpa melakukan atau meletakkan sebarang usaha? Maka jawapannya, ada bahagian usaha manusia yang dinamakan dalam bahasa Arab sebagai iradah juz'iyah. Ini disebutkan dalam Risalah An-Nur ini sebagai iradah juz'iyah. Apa maksud iradah? Iradah ni maksudnya kehendak, kemahuan, hajat,
kehendak manusia. Juz'iyah ni maksudnya adalah bahagian, sebahagian. Ini terdapat bahagian-bahagian daripada kehendak manusia. Jadi qadar, dan dalam qadar itu perancangan Allah. Tetapi di dalam pelaksanaannya nanti, dalam qada'nya itu nanti, ada bahagian kehendak juz'i manusia, ikhtiar manusia yang turut sama menyumbang ke arah natijah daripada perancangan tersebut. Jadi, apabila manusia berkehendakkan kebaikan, kan, kita yang berkehendak, betul tak? Kita nak hadir malam ini, saya tanya, adakah hadirnya kita malam ini naturally tanpa sebarang kehendak, tiba-tiba kita hadir kerana qada' dan qadar Allah? Cuba kita tanya pada diri kita sendiri. Macam mana kita boleh hadir? Macam mana kita boleh klik link untuk masuk dalam Zoom ini? Tentu ada datang daripada iradah kita, kehendak kita, ya, kemahuan kita sebagai manusia atas sebab-sebab tertentu. Yang mungkin nak cari ilmu, mungkin nak memahami, memaknai makna qada' dan qadar, mungkin ingin meningkatkan takwa dan iman kita dan mendekatkan diri kepada Allah. Pelbagai sebab, pelbagai kehendak, maka ia menatijahkan kita untuk menyertai program pada malam ini. Dan akhirnya kita berada di sini sebagai qada' Allah SWT. Bermakna dalam takdir Allah sudah ditetapkan bahawa kita pada malam ini akan menyertai program pedoman untuk wanita. Kemudian pada ikhtiar kita ialah kita memang meletakkan usaha tersebut supaya kita dapat meluangkan masa untuk bersama dalam program malam ini. Maka di situ telah tetaplah takdir Allah dengan pelaksanaannya qada' Allah SWT, tetapi ada bahagian usaha kita di situ. Ya, bukan terjadi secara automatik macam robot dah ada remote control, tidak. Jadi, puan-puan, kita akan lihat bahawa dalam iradah juz'iyah kita, ya, ada keadaan-keadaan tertentu, natijah daripada usaha ikhtiar kita akan membawa kepada kebaikan, kejayaan, kecemerlangan, kehebatan, bahkan mungkin anugerah-anugerah. Maka di situ, sebagai manusia, beringatlah bahawa sebenarnya segala kelebihan yang kita perolehi natijah daripada ikhtiar dan usaha itu sebenarnya adalah daripada takdir yang telah Allah tetapkan dan juga qada' Allah SWT. Jadi di situ manusia tidak akan menyandarkan kehebatan itu pada dirinya sendiri. Walaupun dia dapat anugerah award contohnya, kan, maka dia tidak akan mengaku, oh ini semua kerana usaha saya semata-mata, kerana kerajinan saya, kerana kebijaksanaan saya. Oh tidak, itu semua adalah takabur. Ya, dia termasuk dalam aspek-aspek sombong, kibir, ujub, merasa diri bagus. Jadi sebenarnya bila kita, orang beriman, kita ada iman dan keyakinan pada qada' dan qadar, dia akan menyelamatkan manusia daripada takabur dan kibir. Nampak? Kan? Walaupun sebab mana pun mungkin dipuja, dipuji, dilambung ke langit, tetapi ia tidak akan merubah rasa rendah hati tawaduk pada diri kita kerana kita sedar hakikatnya apa yang kita letakkan itu hanyalah iradah juz'iyah. Segala usaha dan ikhtiar kita hanyalah juz'iyah, sebahagian sahaja. Selebihnya ianya adalah pada qada' dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita gembira dengan kejayaan itu, tetapi kejayaan itu tidak membawa kepada takabur, kibir dan ujub. Jadi bahagian yang kedua pula ialah kehendak juz'i, iaitu iradah kita tadi tu, kemahuan kita tadi. Ini akan mengingatkan bahawa manusia bertanggungjawab dalam perbuatannya, especially apabila ada natijah buruk daripada perbuatan tersebut. Jadi kalau kita bukan sepenuhnya kita sandarkan, oh ini semua plan by Allah, completed, mission completion pun by Allah. Lepas tu nanti apa saja natijah kita sandarkan pada Allah, walaupun buruk pun kita sandarkan pada Allah. Tidak. Di sini kita kena ingat juga sebenarnya apabila sesuatu natijah itu buruk, bermakna ada suatu ikhtiar atau juzuk iradah kita yang telah menyumbang ke arah natijah yang buruk itu. Jadi tidaklah kita berlepas tangan, berlepas diri, cuci tangan. Oh, saya tak sengaja terbunuh haiwan ini kerana ia adalah takdir dan qada Allah SWT. Tidak. Dia tidak akan boleh kata begitu. Kerana bagaimana manusia itu sampai membunuh seekor haiwan kalau ianya tidak datang daripada keinginan hajat pada dirinya sendiri. Maka di situ dia sedar bahawa dia telah melakukan kesilapan, melakukan dosa, dan di situlah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pentingnya kita memahami di manakah iradah juz'iyah ataupun kehendak juz'i manusia
di dalam urusan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita kaitkan dengan tajuk kita pada malam ini, memaknai qada dan qadar dalam menghadapi musibah, maka sukalah saya bawa sedikit bagaimana kita memahami konsep musibah dan bagaimana saya kaitkan tadi apa yang datang yang buruk itu ada peranan daripada manusia itu sendiri. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa, ma asabaka min hasanatin faminallah, ayat 79 ya. Apa jua yang menimpa ke atas dirimu daripada perkara-perkara yang baik, tentunya ia daripada Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa jua keburukan yang menimpa diri kamu, maka ianya adalah kesalahan dari dirimu sendiri. Nampak? Maknanya Allah dah sebut bahawa apabila ada perbuatan yang natijahnya itu tidak baik, negatif, membawa keburukan, pasti di situ ada iradah juz'iyah manusia. Okay. Okay. Wa arsalnaka linnasi rasula. Kemudian kami telah utuskan engkau wahai Muhammad kepada seluruh umat manusia sebagai seorang rasul. Wa kafa billahi syahidah, dan cukuplah Allah menjadi saksi yang membuktikan kebenaran hakikat ini. Jadi untuk memahami juga musibah-musibah, kita boleh lihat bagaimana Allah hantarkan rasul-rasul ini, bukan saja Nabi Muhammad, bahkan Nabi-Nabi yang terdahulu ini masing-masing bersama dengan apa yang menimpa diri masing-masing dan kaum mereka. Musibah-musibah yang menimpa diri mereka. Jadi untuk memahami musibah-musibah inilah kita merujuk kepada sirah nabawiyah dan juga para anbiya yang terdahulu. Baik, kita fokus saja pada tajuk kita mengenai qada dan qadar dalam menangani musibah. Saya sentuh sedikit bagaimana tingkatan kebahagiaan dan kekuatan jiwa dalam menghadapi musibah itu ada 5 tips. Tapi saya tak akan bahaskan semuanya kerana tajuk fokus kita hanya yang berkaitan dengan qada dan qadar saja. Kita akan ada tajuk lain tentang musibah akan dibentangkan oleh penceramah yang lain insya-Allah pada sesi lain. Dan ini adalah turutan yang diaturkan dalam Risalah An-Nur, manhaj Risalah An-Nur, yang dalam membina kekuatan jati diri seorang manusia itu melalui 5 proses ini. Yang pertama, keimanan kepada Allah, al-imanu billah, maknanya dengan iman tahqiqi, bukan iman taklidi. Bukan ikut-ikut je mak bapak dah born to be Muslim, so we become Muslim, tidak. Tetapi tahqiqi, yang betul-betul tahqiq pada hati kita, pada diri kita. InsyaAllah kita semua akan beroleh. InsyaAllah. Malam ini pun salah satu prosesnya insyaAllah. Yang kedua, ma'rifatullah, mengenali Allah bukan secara falsafah tetapi secara melihat kepada sifat-sifat Allah SWT yang termanifestasi, tercermin dalam segenap aspek ciptaannya di dalam dunia ini. Jadi kita rasa hampir dengan Allah, kasih pada Allah, sayang, ya, takwa kepada Allah melalui sifat-sifat tersebut, mencintai Allah, dan natijah daripada ma'rifatullah tentulah akan sampai kepada mahabbatullah. Tak kenal maka tak cinta, dan dengan itu akan beroleh kelazatan rohani. Itulah kita boleh lihat ketabahan orang-orang yang diuji dengan pelbagai ujian, termasuk Imam Said Nursi sendiri. Subhanallah, tak tertanggung ujian yang dirasainya. Kalau kita baca dalam Risalatul Syuyukh, dan dalam Risalatul Syuyukh, Risalah untuk Warga Emas, ya Allah, kita akan lihat bagaimana ujian yang dilaluinya dalam sepanjang hidupnya dengan pelbagai dugaan, tetapi bagaimana beliau dapat mengatasinya kerana adanya kelazatan rohani yang dinikmatinya, natijah ma'rifatullah dan mahabbatullah, yang mana ia akan membawa kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi fokus saya adalah untuk menjelaskan tajuk kita pada malam ini, memahami ujian sebagai takdir Allah. Jadi kalau kita faham ujian sebagai takdir Allah merupakan tips pertama. Bagaimana kita dapat tabah dan sabar dalam menghadapi musibah dan ujian tersebut. Jadi manusia yang selalunya goyah apabila diuji ialah ketika ia lupa bahawa hadirnya ujian, cabaran, tekanan, kesakitan tersebut adalah merupakan salah satu takdir Allah. Ya, ketika lupa itulah maka ia akan mengeluh, merungut, merasa sukar dan juga menyesali apa yang terjadi. Jadi kita dapati bahawa kita memahami konsep qada dan qadar insya-Allah akan memberikan kita extraordinary kesabaran. Khususnya ketika berhadapan dengan ujian ini, kerana kita faham itulah takdir Allah. Perumpamaan yang diketengahkan oleh Imam Said Nursi pernah disebutkan sebelum ini. Contoh apabila seorang ahli seni yang sangat kreatif telah pun membayar seorang pekerja, seorang model yang miskin untuk memperagakan pakaian yang direkanya. Jadi dipakaikan kemeja yang cantik, bercorak, berseni, dijahit, letak perhiasan kepada orang yang fakir tadi. Kemudian orang fakir tadi pun memperagakan pakaian yang diberikan tadi. Tiba-tiba
bila orang melihat pakaian cantik, tentulah ramai akan memuji. Si peraga tadi pun rasa gembira, seronoknya memuji saya. Padahal yang dipujinya adalah baju yang cantik yang dipakainya itu. Kemudian tiba satu masa, tukang seni tadi, ahli seni tadi, pereka fashion lah kita sebut di sini, dia gunting pula baju tu. Dia ubah suai yang corak-corak tu, design tersebut sehingga menjadi tidak cantik lagi. Dan si peraga tadi masih terpaksa lagi memperagakan pakaian tersebut kerana dia dibayar. Dia tidak mempunyai apa-apa, dia seorang yang fakir. Dia hanya memakai sahaja dan memperagakan. Jadi apabila dia diubah suai fashion sehingga kelihatan buruk dan orang lalu lalang pun menilai ia sebagai suatu pakaian yang buruk dan tidak cantik, adakah layak si peraga ini untuk mempertikaikan perbuatan pereka fashion yang memberikan dia gaji, yang memberikan dia pakaian untuk dipakai? Adakah layak dia berkata, mengapa pakaikan aku begini? Adakah dia layak mempersoal? Tentulah tidak. Ya, kerana dia tidak mempunyai apa-apa hakikatnya. Dia itu dibayar dan dia itu diberikan pakaian untuk diperagakan. Jadi di situlah perumpamaannya apabila kita memahami qada dan qadar, ada masa kita memperoleh kebahagiaan, ketenangan, keseronokan. Benar, ada rezeki yang melimpah ruah. Tapi mungkin akan tiba juga masa kita diuji. Kita diberikan suatu kesakitan, merasai suatu kehilangan, penderitaan, dan juga orang kata tekanan contohnya. Maka dalam keadaan demikian, memahami bahawa qada dan qadar itu adalah daripada Allah, ketetapannya oleh Allah SWT, dan kita ini hanyalah peraga yang meragakan apa yang diberikan Allah kepada kita. Ya, rezeki apa yang Allah beri, itulah yang kita nikmati. Sakit apa yang Allah uji, maka kita pohon kesembuhan daripada Allah, maka kita akan sedar tiada hak dan tiada tempat bagi kita untuk mengeluh ataupun mengadu terhadap penyakit dan musibah yang sedang menimpa kita. Sesungguhnya Allah itu adalah Malikul Mulki yatasarrafu fi mulkihi kaifa yasha. Dia adalah pemilik pada segala raja-raja, raja kepada segala raja, yang mana dia berhak memperlakukan apa sahaja dalam kepemilikannya sebagaimana yang dia kehendaki. Ini dalam kitab Al-Lama'at untuk lama'ah kilauan yang kedua, lelamar dan kilauan yang kedua. Jadi di situlah pentingnya kita memahami qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dalam berhadapan dengan musibah, kerana sesungguhnya ia akan memberikan kita infuse ataupun input, suntikan-suntikan motivasi untuk meneruskan perjuangan ini dan menerimanya sebagai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya harap itu sudah menjawab untuk soalan pertama yang diajukan oleh Ukhti Rabiatul Balkis. Silakan. Baik, terima kasih banyak Ustazah atas penerangan yang Masya Allah jelas tentang hakikat takdir. Boleh saya simpulkan daripada apa yang Ustazah cakap terang tadi. Pertama, tentang kepentingan untuk kita faham hakikat qada dan qadar, yang mana dengan apabila kita betul-betul mengimani hakikat qada dan qadar, jiwa kita semakin tenang, kita ada spiritual yang kuat untuk menghadapi kehidupan ini. Selain itu juga antara kepentingan kita mengimani qada dan qadar Allah ni dengan sebenar-benar iman ni, dia boleh menyelamatkan kita daripada takabur dan kibir seperti yang Ustazah terang tadi. Selain itu, kemudian Ustazah ada cerita tentang perbezaan antara qada dan qadar. Macam Ustazah ada bagi tahu tadi, qada dan qadar ni dia biasanya ulama akan seiring terangkan secara bersama-sama. Tapi qada ni Ustazah kata qada ni datang dulu kemudian qadar. Qadar. Okey. Maafkan saya. Okey. Kemudian antara apa yang saya boleh highlightkan di sini, qada ni dia bersifat af'an, itu perbuatan. Itulah maksudnya yang tadi Ustazah ada kata dia yang jenis tadi dia qadim. Kemudian qada ni dia berkaitan dengan ilmu. Maksudnya apa-apa yang terjadi itu sebenarnya itu semua atas kebijaksanaan Allah. Okay. Selain itu juga dalam antara neraca qada dan qadar ni juga sebenarnya ada juga iradah juz'iyah ataupun yang Ustazah ada sebut tadi tentang ikhtiar, itu yang mana kita perlu berusaha. Jadi apa-apa yang berlaku sebenarnya manusia bertanggungjawab terhadap perbuatannya. Macam contoh,
apa-apa yang kita buat, contoh kita akan menghadapi peperiksaan seperti kami para mahasiswa. Jadi sepatutnya kalau kami nak cemerlang, perlukan usaha. Kita tak boleh nak serahkan hanya serah kepada takdir begitu, tidak boleh. Okey. Selain itu juga Ustazah ada sebut tentang musibah tu antaranya sebab tangan-tangan manusia. Selain itu juga tadi tingkatan kebahagiaan yang mana Ustazah terangkan tentang keimanan kepada Allah dan ma'rifatullah. Dan yang terakhir sebelum Ustazah berhenti sebentar adalah Ustazah memberikan tips menghadapi ujian jiwa. Yang mana pertama tu kita mesti menghadapi ujian ni sebagai takdir Allah. Kemudian kita merasakan yang sebenarnya kita ni hamba yang mana tadi kita lihat perumpamaan yang Imam Nusri bagi, kita ni hanya sebagai model saja. Kita hanya memperagakan apa yang Allah bagi pada kita. Saya teringat itu adalah kandungan dalam risalah pesakit kan Ustazah, di mana apabila kita Allah uji dengan kesakitan, dari situ sebenarnya kita kenal Allah ni merupakan penyembuh. Apabila macam mana dengan kesakitan kita kenal Allah tu lah yang menyembuhkan, ataupun bila kita lapar kita mengenal Allah lah yang beri rezeki, macam tu. Okay, jadi sebenarnya kita tak ada hak langsung untuk mengeluh, cuma kita boleh, yang mampu kita buat adalah minta tolong Allah untuk beri kita kesabaran dalam menghadapi musibah. Masya Allah. Panjang lebar penerangan Ustazah tadi. Okey, jadi kita beralih kepada soalan seterusnya Ustazah. Adakah contoh-contoh yang boleh macam tadi Imam Nusri pun suka menerangkan atau membentangkan atau memberikan perumpamaan tentang sesuatu perkara untuk kita mudah faham. Jadi adakah contoh-contoh yang boleh diambil untuk kita lagi fahami hakikat qada dan qadar ni Ustazah? Silakan. Terima kasih Ukhti Rabi'atul. Sebenarnya ulasan ataupun kesimpulan yang sangat tuntas ya tadi. Kita lanjutkan lagi dengan contoh tadi. Untuk memahami contoh qada dan qadar ni, kita tengok dulu pada hakikat pada takdir itu sendiri ataupun qadar itu sendiri. Jadi kita dah sebut tadi bahawa qadar adalah dari jenis ilmu Allah Subhanahu Wa Taala akan suatu perkara itu akan berlaku. Dan ia merangkumi aspek-aspek madhi, mudhari' dan mustaqbal. Maksudnya aspek-aspek yang past, kemudian aspek-aspek yang present dan juga aspek future. Aspek yang telah lalu, ilmu tentang perkara yang telah lalu, perkara yang sedang berlaku dan juga perkara yang akan berlaku. Sebab itu disebut sebagai qadar adalah dari jenis ilmu. Manakala qada bersifat fi'li ataupun pluralnya af'al yang bermaksud perbuatan. Iaitu kerana kita dah nyatakan tadi dalam definisi, qada itu adalah pelaksanaan Allah akan ketetapan qadarnya. Maka di situ ia berkait dengan kudrah, iaitu kemampuan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala dalam melaksanakan dan menyempurnakan pelaksanaan tersebut. Jadi di situ ada ilmu, iradah, kudrat sebenarnya berbeza. Ilmu ialah ilmu Allah tadi mengenai takdir. Iradah pula adalah kehendak manusia ataupun iradah ikhtiar masuk manusia dalam melaksanakan sesuatu. Kudrat pula adalah kemampuan, keupayaan dan semuanya itu adalah berbeza. Jadi kita tengok perbezaannya sebelum kita ke contoh ya. Dalam qadar itu sendiri sebenarnya ada qadar mubram dan qadar mu'allaq. Itu dia. Apa dia tu? Jadi ada dua jenis qadar. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tersebutkan di awal definisi tadi terbahagi kepada dua. Yang pertama yang disebutkan sebagai qadar Allah yang terdapat di Lauh Mahfuz itu adalah qadar mubram yang telah tertulis di Lauh Mahfuz. Dan untuk pengetahuan kita semua, sebenarnya qadar mubram ini tidak akan berubah dan tidak diketahui oleh sesiapa pun. Ia adalah rahsia ilmu Allah hinggakan para malaikat tidak tahu tentang perkara ini. Oleh sebab itu, kita tidak perlu membicarakan dan mempersoalkan qadar ini. Yang ini kita beyond our capacity, beyond our ability dan beyond our role sebenarnya. Kita tidak perlu membahaskan sama sekali apakah itu qadar mubram di sisi Allah SWT. Tapi yang kita nak faham sekarang ni ialah yang qadar mu'allaq, iaitu qadar yang tergantung.
Nama muallaq tu kan tergantung. Ya. Jadi qadar ini tergantung pada faktor dan sebab. Ia disebut sebagai qadar yang ada dalam kitab-kitab di sisi para malaikat. Maka di situ ada rezeki. Ya, berapakah perolehan rezeki yang akan kita dapati dan nikmati dalam kehidupan kita. Ada ajal, iaitu bilakah akan datangnya usia kematian kita. Dan kematian dan usia tetap di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini perbahasan mengenai rezeki dan ajal ni ada keterkaitannya, iaitu apabila telah tetap cukup rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala tuliskan untuk kita, maka di situ akan tibalah ajal kita. Ya, sebagai contoh mudahlah, katalah ditetapkan Rabi'atul Balqis dalam usia hidupnya akan memperolehi 7 juta ringgit. Ni mudahnya lah contoh je ni ya. Maka apabila 7 juta itu diperolehi dalam usia yang terlalu awal, contohnya tiba-tiba lah rezeki turun dari langit, tak tahu dari mana kan, maka tibalah ajalnya. Tetapi ada juga 7 juta itu mungkin memakan masa yang lama melalui berbagai usaha ikhtiar jatuh bangun. Maka ajalnya akan panjang di situ. Sehinggalah cukup rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, catatan yang ada di sisi para malaikat adalah tidak tetap dan berubah dengan perintah daripada Allah. Inilah disebab qadar muallaq ada peranan kita di situ. Ya, kita tak tahu apa yang telah Allah kadarkan bagi kita. Tetapi kita boleh berhajat dan menyampaikan hajat kita kepada Allah SWT serta meletakkan usaha-usaha ikhtiar kita sesuai dengan hajat yang kita pohon daripada Allah SWT. Contohnya, di sisi Allah, usia setiap insan adalah tetap. Walau bagaimanapun kadar usia seseorang insan di sisi para malaikat adalah tidak tetap. Malaikat pun tak tahu bila. Walaupun malaikat itu adalah malaikat yang bertugas mengambil nyawa manusia, iaitu malaikat maut. Malaikat maut tahu ke setiap umur berapa yang akan diambil oleh dia? Dia tak tahu. Kan? Kalau dia tahu, dia dah boleh letak dalam kalender dia, hari ini nak cabut nyawa si fulan. Besok si fulan. Betul. Tapi malaikat maut pun tidak tahu. Dia tidak tahu. Cuma dia menerima perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dia aspek-aspek yang ada proses perubahan berdasarkan ikhtiar manusia, berdasarkan doa manusia itu sendiri. Ia bergantung dengan sebab tertentu. Dan macam mana kita nak faham sebab-sebab ini? Kita boleh lihat sebuah hadis Nabi SAW apabila baginda bersabda, sesiapa yang suka jika diluaskan rezeki dan dipanjangkan usianya, hendaklah dia menghubungkan tali silaturahim. Dan riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Ahmad. Kan? Pernah dengar kan hadis ni? Orang yang menyambungkan silaturahimnya boleh dipanjangkan umurnya. Jadi dalam keadaan begini, kalau dia berhajatkan usia yang panjang dalam kebaikan, maka rajin-rajinlah menyambung silaturahim. Tak payah pergi jauh-jauh, saya melihat contoh. Sebenarnya, contoh ini live di depan mata saya. Bila saya melihat keluarga di sebelah ayah saya ramai yang usianya 90-an. Badannya kecil-kecil je, tapi usianya panjang-panjang. Jadi bila kami balik kampung contohnya, datang atuk saudara tu, nenek saudara ni, mereka datang duduk di rumah, duduk tak banyak cakap, dia tengok je lah cucu cicit dengan cucu cicit. Cucu dan cicitnya. Saya cucu, anak saya cicit. Jadi melihat dia kerana kami tapi tak banyak cakap. Jadi kadang-kadang saya pun heran, kenapa suka datang ziarah tapi tak banyak cakap. Umur dah 90-an. Jadi bila saya tanyakan pada Abah, Abah kata itulah kelebihan pakcik-pakcik Abah ni, semuanya rajin berziarah. Rajin menziarahi dengan tujuan mengikat silaturahim. Umurnya pun panjang-panjang. Sama juga nenek saya itu, ibu kepada ayah saya pun umur panjang juga, 80-an gitulah kan. Dia 80-an, 90-an dalam keluarga mereka, rupanya memang mereka mengikuti hadis
Maaf ya sebab saya ingatkan line saya kurang baik. Okey, mungkin kita tunggu sebentar. Ustazah terkeluar. Boleh dengar ke? Boleh dengar Putus Ustazah? talian. Sampai mana ya? Tadi saya tak perasan terputus. Sampai sini kan? Saya dah jelaskan tentang hadis umur panjang. Dah? Betul Ustazah. Okey. Jadi kalau contoh lain ialah mengenai rezeki yang luas kan. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, yang mana bila bersedekah ni ibarat satu biji benih boleh bercambah menjadi 7 cabang, dan setiap cabang itu akan ada 100 benih-benih lain, maka itu adalah keberkatan rezeki. Jadi orang yang hendak keberkatan rezekinya, merasa nikmat dengan kekayaan, banyak kala bersedekah. Itu semua contoh-contoh tips-tips yang Nabi SAW telah kongsikan, yang Allah SWT firmankan dalam Al-Quran untuk memperolehi beberapa aspek kenikmatan dan kejayaan di dunia ini lagi. Maka bagi kita, kita tidak tahu berapakah rezeki kita, kita memang tak tahu. Usia kita akan mati pun kita tidak tahu. Tapi jika kita mempunyai hajat-hajat yang berkaitan dengan ketetapan-ketetapan takdir ini, maka laksanakanlah tips-tips nasihat-nasihat yang telah dikongsikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu bermakna penting kita memahami tahap setakat manakah itu qadar, kan? Bukan berserah diri semata-mata menjalani kehidupan ni seakan-akan kita sebuah robot yang kita menunggu kawalan remote control entah dari mana. Tidak, hakikatnya ada juzuk ikhtiari manusia khususnya dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan qadar mu'allak itu tadi. Maka usahalah setakat mana yang kita hajati. Allah SWT itu maha mendengar, maha mengetahui. Dengan penuh Al-Hakim, dengan kebijaksanaannya, insya-Allah akan dipenuhi hajat-hajat yang dilihat maslahatnya baik untuk kita di dunia dan juga akhirat. Jadi rasanya itu dulu untuk jawapan soalan yang kedua. Silakan Ukhti Rabiatul Balqis. Baik Ustazah, terima kasih atas penjelasan sebentar tadi. Jadi kita dapat lihat betapa perbezaan yang jelas antara qada dan qadar, di mana yang mana tadi qadar ada terpecah kepada dua, iaitu qadar mubram dan qadar mu'allaq. Yang mana qadar mubram, seperti yang Ustazah katakan tadi, qadar mubram tu adalah terdapat di lauh mahfuz dan tidak akan berubah dan juga tidak diketahui oleh sesiapa. Manakala kalau qadar mu'allaq ni qadar yang tergantung kepada faktor dan sebab. Jadi qadar mu'allaq ni yang mana catatannya di sisi malaikat tidak tetap dan berubah-ubah dengan perintah daripada Allah. Ustazah, ada di ruangan chat ada yang bertanya daripada Ustazah Azura, apa contoh qadar mubram Ustazah? Sebab itu disebutkan oleh ulama tadi, qadar mubram tu adalah dalam pengetahuan Allah SWT. Bahawasanya Allah tahu setiap perjalanan itu secara spesifiknya, yang tidak ada sesiapa pun yang mengetahui selain daripada Allah SWT, maka ia termasuk dalam perkara yang tidak dibahaskan. Kenapa kita memahami begitu? Kerana kalau kita cuma berpegang pada qadar mu'allaq, iaitu bolehnya berubah sesuatu qadar itu berdasarkan ikhtiar kita tadi kan. Rezeki yang banyak, umur yang panjang kan, ataupun jodoh yang baik kan. Boleh juga ada tips-tips untuk memperoleh jodoh yang baik. Doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan jadi di situ seakan-akan ada suatu keadaan Allah SWT itu al-bada' wa zuhur, iaitu tidak tahu melainkan apabila melihat dahulu ikhtiar hambanya. Betul tak? Baru ada decision pada qada'nya itu tadi. Tapi sebenarnya Allah tu kan al-alim, al-khabir, maha mengetahui, maha mempunyai khabar akan segala sesuatu. Maka sebenarnya itulah disebut sebagai al-qadar mubram, qadar mubram, yang mana Allah tahu exactly what's going to happen. Allah tahu exactly the ikhtiar yang akan dilakukan oleh hamba, dan perubahan-perubahan qadar mu'allaq lain sebagainya, itu semua beyond our knowledge, beyond our capacity juga untuk memahaminya. Okay, jadi cukup setakat itu sahaja perbahasan para ulama tentang qadar mubram. Okay.
Jelas Ustazah. Okay, jadi Boleh? kita dapat lihat Alhamdulillah jelas dengan Ustazah. Jadi kita dapat lihat yang mana perbezaan antara qadar mubram dengan qadar mu'allaq dan juga perbezaan antara qada' dan qadar tadi. Okey, berbalik kepada soalan saya sebelum ni Ustazah. Boleh ke Ustazah terangkan contoh-contoh yang berkaitan dengan hakikat qada' dan qadar untuk kita lebih fahami lagi tentang hakikat ini. Silakan Ustazah. Okay. Baik, terima kasih. Ini soalan yang terakhir kan, insyaAllah. Jadi kita akan tengok hakikat, contoh untuk memahami hakikat qada dan qadar Allah SWT. Kalau kita tengok dalam gambar ni kan, orang ni dia masuk dalam lift. Dia ada hajat nak pergi ke tingkat berapa. Kemudian dia tekanlah nombor yang dia nak pergi tu. Kemudian lift akan bergerak menuju ke tempat yang dihajatinya. Kalau dia tekan tingkat 7, maknanya dia akan pergi tingkat 7. Siapa yang bawa, siapa yang gerakkan lift itu? Kita menekan nombor lift itu kerana kita berhajatkan ke tingkat tersebut. Tapi yang menolak menggerakkan lift itu siapa? Adakah kita juga? Kan? Tentunya bukan kita. Tapi kita mempunyai hajat, kita mempunyai iradah, kita mempunyai ikhtiar juz'i. Jadi, kalau kita faham kaedah ni tadi, kita akan dapat memahami hakikat takdir. Lift tidak bergerak dengan kekuatan kita. Bukan kita yang tolak lift tu naik atau kita lompat, tekan supaya lift tu turun ke bawah. Tidak. Tetapi kita yang menentukan nak ke tingkat mana yang ingin kita naik ataupun ke mana kita hendak turun. Jadi di situ adalah iradah kita. Manakala yang menggerakkan itu kembali kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Benar-benar seperti lift itu tadi. Contoh lain. Ada seorang anak ni dia berhajat nak pergi ke gunung. Jadi seorang ayah pun menggendonglah anaknya dan dia bertanya, engkau mahu pergi ke gunung yang kanan yang indah atau gunung kiri yang dahsyat? Ada dua pilihan ya, ada dua gunung. Jadi tanya anaknya, kamu nak pergi mana? Nak yang gunung kanan yang indah itu ataupun gunung kiri yang dahsyat? Jika si anak tersebut memilih gunung kiri, okey. Anak ni kan kecil, lemah, tiada berdaya, tak larat dia nak berjalan sejauh tu. Tapi ayahnya kuat, jadi ayahlah yang gendong anak. Tapi hajat itu datangnya daripada anak. Pilihan itu daripada anak. Jika anak itu memilih gunung yang sebelah kiri, yang ayah dia dah bagi tahu dah bahawa gunung kiri itu dahsyat, maka anak itu sendirilah yang bertanggungjawab terhadap musibah yang bakal menimpanya apabila tiba ke gunung yang sebelah kiri. Si ayah ini tadi hanya menggendong dan membawanya ke tempat tersebut kerana anak ini tiada kudrat, tiada upaya untuk pergi ke situ, dia hanya ada iradah sahaja. Dia hanya ada hajat, dia ada kehendak. Maka apabila dia memilih yang kiri, definitely dia akan jumpa pelbagai kedahsyatan pada waktu itu. Bolehkah anak itu mempertikaikan, ayah, kenapa ayah bawa saya ke gunung sebelah kiri ini? Bolehkah dia pertikaikan? Sedangkan dia yang minta hendak pergi ke sebelah kiri. Dan andainya dia pergi yang sebelah kanan, maka tentu ada keindahan di situ, bersyukur. Dalam keadaan dia dapat sampai ke sebelah kanan, bolehkah dia kata, oh ini kehebatan saya memilih gunung sebelah kanan? Tidak juga, kerana yang membawa, menggendong dia sampai ke keindahan di gunung sebelah kanan itu hakikatnya ialah ayahnya tadi, ya, yang lebih berkuasa dan lebih kuat, lebih mempunyai kudrat daripada diri anak yang kecil tadi. Dari situ juga kita dapat fahami hakikat takdir dalam surah Al-Baqarah ayat 7. Kenapa diceritakan bahawa Allah SWT telah mengunci mata hati dan pendengaran orang-orang munafik. Kenapa Allah cerita begitu? Bahkan Allah kata dan penglihatan mereka ditutup. Khatamallahu ala qulubihim. Ya Allah, khatam ni. Apa ni cop mohor kan, dimohorkan. Tu yang bahasa Melayu pun disebut khatam juga, tutup, khatimah kan, penutup. Jadi dimohorkan, dicop, ditutup, dikunci ala qulubihim, pada hati-hati orang-orang munafik, wa ala sam'ihim, dan juga pendengaran orang-orang munafik, wa ala absarihim, dan juga pandangan mata orang-orang munafik ini akan ghisyawah, akan ditutup, tak nampak. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Maksudnya ditutup mati apa? Apa yang ditutup tu? Hati tutup, telinga tutup, mata tutup. Kenapa ditutup dan apa yang menyebabkan mereka itu tertutup? Mereka telah pun mengingkari perintah Allah. Mereka berpura-pura
kan, mengaku Islam tetapi hatinya kufur kepada Allah. Sudah diberikan peringatan berkali-kali, ayat Quran dia baca, hadis dia dengar, tapi dia sendiri tidak mahu menerima kebaikan-kebaikan itu. Dia yang tolak. Dia tak suka perkara-perkara ini, tapi dia berpura-pura menerima. Maka orang yang berpura-pura begini telah ditakdirkan, maknanya ginilah, Allah tetapkan bagi dia, tutup pintu hati dia. Dah tak ada can dah dia nak menerima apa hidayah lagi, sebab segala kebaikan dah datang pada dia, dia yang tolak. Nampak tak juzuk ikhtiari manusia ni? Orang munafik yang zaman Rasulullah duduk dengan Rasulullah, hadir kuliah-kuliah Rasulullah, solat belakang Rasulullah. Tapi kenapa dia tolak? Kan? Kenapa? Kerana ada sifat-sifat duniawi yang ada dalam hatinya tu, hubbud dunia, yang dia tak boleh singkirkan. Maka akhirnya orang yang begini, dia sendiri sudah memilih jalan supaya tertutup hidayah. Jadilah dia orang yang dicop, dimohor hatinya daripada menerima nur cahaya iman Allah SWT. Mereka menjadi orang-orang munafik. Jadi dalam keadaan ini, adakah takdir yang akan dipersalahkan? Tentulah tidak, kerana di sana ada takdirnya. Tetapi ada juga juzuk ikhtiari munafik itu sendiri. Dia yang memilih untuk menjadi munafik. Maka ditanggunglah implikasi daripada pilihan tersebut. Jadi bermakna Allah tutup hati dia sebab dia yang memilih untuk jadi munafik. Begitu juga hakikat takdir, kita tengok kilang ditutup dengan mohor oleh jawatan kuasa kerajaan, tetapi atas salah kegunaan kita. Maksudnya kalau ada satu kilang ditutup kerana dia sudah melakukan suatu perkara yang melanggar peraturan, walaupun asalnya ada lesen. Betul. Adakah kita boleh kata, oh takdir menyebabkan kilang itu ditutup? Tidak. Dia sebenarnya sudah diberikan kebenaran untuk beroperasi, tapi dia menyalahgunakan kebenaran contohnya. Kan dia kata dia halal, tapi dia ambil pada sumber-sumber yang tidak diketahui puncanya sehingga didapati sumber itu haram. Dicampurkan dalam makanan yang halal dan meletakkan logo halal. Maka akhirnya dia diambil tindakan dan ditutup. Maka lihat, apakah sebenarnya yang membawa kepada natijah ditutupnya kilang itu? Jawapannya ialah perbuatan salah guna pengurusan kilang itu sendiri. Bermakna ada juzuk ikhtiari, betul tak? Tidak boleh disalahkan semata-mata, oh ini semuanya takdir telah tertulis bahawa kami buka kilang dapat lesen kemudian tertutup semula. Tidak. Sebab di situ ada ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja yang menimpa kepadamu daripada perkara-perkara yang buruk, maka ada bahagian ikhtiar dirimu sendiri yang menyebabkan buruknya natijah itu. Jadi banyak lagi lah contoh lain kalau nak bagi kan. Contoh apa lagi ya? Kita nak bagi result pelajaran ke, kan, result exam ke. Boleh kita kata ya takdir Allah menetapkan anak saya dapat 10A. Kan? Tetapi dalam masa yang sama, adakah anak itu bermalas-malasan dan tiba-tiba dapat 10A? Tentulah tidak. Tentu anak itu juga belajar, berusaha bersungguh-sungguh. Tadi kan macam exam yang Rabiatul Balqis sebut kan, dapat skor tu takkanlah dia langsung tak belajar. Ada orang genius Ustazah, dia tak belajar pun dapat skor. Ya ke? Kalau genius tak belajar, tak buat assignment, mana boleh skor? Betul tak? Maka tentu dia buat assignment, tentu dia submit projek-projek yang ditetapkan oleh pensyarahnya. Sebab itu dia boleh skor. Maknanya ada juzuk ikhtiari di situ. Takdirnya ada, tapi dalam qadaknya itu nanti ada juzuk ikhtiari manusia yang akan memainkan peranan untuk menentukan natijah daripada takdir itu. Jadi hakikatnya takdir adalah azali dan abadi. Memang dah tertulis di atas sana, Allah SWT dah tetapkan, tetapi sebagai manusia, kita tetap ada ikhtiar kita. Ilmu, takdir ini ibarat ilmu. Ilmu Allah akan terjadinya sesuatu. Ilmu ini ikut kepada maklum. Sebagai contoh. Okay. Kalau kita berada di atas bukit, sekarang ni bayangkan dua keadaan. Kita berada dalam kereta api yang di depan mata kita ni, boleh nampak kan gambar kereta api. Kemudian lagi satu keadaannya kita berada di luar kereta api, di atas bukit, jauh daripada kedua-dua kereta api ini. Bagi orang yang berada dalam kereta api sebagai penumpang, ya, sebagai driver, kapten kereta api tu, pilot dia apa? Ataupun sebagai penjual di dalam kereta api, apa lagi disebut, saya tak ingat lah apa custom dia untuk orang yang jaga tiket tu kan, semua tu. Orang yang berada dalam kereta api, cuba bayangkan, adakah dia boleh nampak rupanya di sebalik bukit sana ada sebuah kereta api lain yang juga sedang menuju ke hala yang sama.
Yang mana pada hakikatnya jika kedua-dua kereta api ini meneruskan perjalanannya, maka mereka akan bertembung. Betul tak? Adakah mereka yang di dalam kereta api itu tahu keadaan ini? Itu persoalannya. Adakah mereka yang dalam kereta api ini sedar, nampak bahawa di sebelah bukit sana ada kereta api lain dan mereka tentunya akan bertembung sekiranya kedua-duanya tidak berhenti? Jawapannya tidak. Yang di dalam kereta api tidak akan nampak. Tetapi siapakah yang nampak? Orang yang berada di luar, yang jauh di atas bukit sana, dia akan dapat menyaksikan kedua-dua kereta api ini sedang bergerak dan kedua-duanya akan bertembung tidak lama lagi. Ibaratnya pandangan inilah yang dinamakan takdir. Maknanya gini, juzuk ikhtiarinya pula di mana? Juzuk ikhtiarinya ialah sekiranya kedua-dua pilot kereta api ini sedar bahawa ada bahaya di hadapan mereka. Kemudian kedua-duanya mengambil tindakan untuk berhenti, tidak meneruskan lagi perjalanan mereka. Maka kedua-duanya tidak akan bertembung, tidak akan berlaku kemalangan, tidak akan berlaku pelanggaran. Itu juzuk ikhtiari kedua-duanya. Namun sekiranya tidak ada juzuk ikhtiari, kedua-duanya biar aja jalan straight je. Dia tak ada, dia tidak menerima sebarang amaran ke, kan? Ataupun meyakini bahawa dia akan selamat ke, maka natijahnya apa? Akan berlakulah pertemuan tersebut. Jadi di sini kita faham takdir Allah tu di mana? Takdir Allah ialah yang melihat dari jauh. Allah nampak, Allah tahu apa present, past and future. Maka Allah tahu akan bertembung. Namun jika ada juzuk ikhtiari manusia untuk menghentikan kemalangan itu, maka berubahlah keadaan itu. Nampak? Akan pelaksanaan qada'nya ialah qada' apa akan berlaku? Tiada kemalangan kerana dua-dua pilot menghentikan kereta api mereka. Tetapi sekiranya kedua-duanya tidak berhenti atau salah satu tidak mahu berhenti, maka qada'nya ialah berlaku kemalangan kereta api. Jelas ya? Itulah hakikat takdir. Jadi adakah di sini ilmu Allah yang menyebabkan kedua-dua kereta api berlanggar ataupun perkara itulah yang kejadian itulah berada di atas rel yang sama daripada dua arah yang berlainanlah penyebab kepada pelanggaran itu. Jadi bukan ilmu Allah yang menyebabkan pelanggaran itu, tetapi qada' itu. Qada' lah yang menjadikan pelanggaran itu terjadi. So jangan salahkan takdir, kan? Bukan kita tidak salahkan takdir, kan? Takdir itu adalah suatu ilmu. Ilmu akan berlakunya, tetapi di situ juzuk ikhtiarinya mana? Sebelum berlakunya qada', ada juzuk ikhtiari. Maka seperti yang disebutkan tadi, memandangkan kedua-dua pilot tidak ikhtiar pun untuk berhenti, berlakulah kemalangan dan pelanggaran tersebut. Jadi tak disalahkan takdir. Begitu juga contoh lain. Kita ada jadual solat imsak, subuh, syuruk, zuhur, asar, maghrib, isyak. Contoh kan? Ini jadual. Baik, sekarang ini jadual subuh imsak 5.33 pagi, subuh 5.43. Adakah ini takdir ataupun ilmu? Adakah ini, maksudnya apa ya? Adakah ini ilmu? Adakah waktu ini, subuh 5.33 ini disebabkan takdir Allah? Maka kita tetapkan 5.33 adalah waktu imsak, 5.43 adalah waktu imsak berdasarkan takdir Allah? Jawapannya tidak. Ya, waktu ini ditentukan berdasarkan pergerakan matahari, iaitu qada'nya. Jadi kita tak akan kata subuh 5.43 adalah takdir. Bukan begitu. Bukan begitu hakikatnya. Itu adalah ilmu maklum. Hakikat takdir juga ialah apabila kita boleh bersandar kepada kadar takdir pada perkara yang berkait dengan masa lalu dan musibah. Betul, contoh musibah dah berlaku. Dah berlaku dah ni. Bila dah berlaku kita kata ini adalah qadar dan juga takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sakit dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita tak boleh kata pula pada masa akan datang, contohnya kita nak sebut dia merancang untuk buat maksiat, kan? Dia kata pada masa akan datang saya percaya bahawa dia akan melakukan lagi maksiat itu. Kerana itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu tak ada. Tak boleh kita kata masa depan tu akan buat benda maksiat, akan buat benda dosa kerana telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak. Dia tidak boleh begitu. Kita boleh kata benda tu dah berlaku dan kita kata inilah yang ditakdirkan Allah, boleh. Tapi untuk masa datang yang maksiat tidak boleh kata gitu.
Kita tidak akan predict apa yang ada in the future as takdir Allah, because kita tidak mendahului ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Takdir Allah itu adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan ilmu manusia. Okey. Ciptaan keburukan bukanlah keburukan. Bahkan membuat keburukan adalah keburukan. Jadi kejadian sesuatu itu buruk bukanlah ia sebagai suatu keburukan. Makna ciptaan tu nampak macam buruk. Dia bukan suatu keburukan. Tetapi membuat keburukan adalah keburukan. Boleh faham ke? Contohnya kita nampak satu makhluk tu, tengok Allah buruknya. Kita rasa macam kenapa buruknya ciptaan dia. Sebenarnya itu buruk pada mata kita. Tapi hakikatnya bukan semestinya makhluk itu pada hakikatnya itu dia sememangnya buruk. Tak semestinya. Mungkin kelihatan buruk pada mata kita, tetapi tidak pun kelihatan buruk pada mata orang lain. Sebab dia hakikatnya bukan keburukan. Dia adalah satu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh apa ya? Kalau kita tengok bentuk-bentuk daun yang nampak macam menakutkan ke, kan, agak macam buruk ke, kita tak boleh kata, buruknya ciptaan ini. Tidak, sebenarnya. Ciptaan itu tidak buruk. Ciptaan keburukan bukanlah keburukan, walaupun rupanya buruk. Jadi contoh OKU, disabled, kan, kelihatannya seperti kurang dari sudut akalnya, tapi sebenarnya itulah ciptaan Allah. Kelihatan seperti buruk, tapi dia sebenarnya bukan keburukan. Pada ciptaannya itu pasti ada kebaikan. Walaupun kita lihat disabled, OKU, tapi apabila cuba dilihat al-hikmah, di sebalik ciptaan itu pasti akan dijumpai banyak kebaikan dalam kebijaksanaan Allah SWT. Tetapi hakikat yang betul-betul buruk adalah apabila melakukan keburukan, berbuat keburukan, berbuat maksiat, yang pergi ke tempat-tempat yang tidak baik untuk melakukan maksiat, itu adalah perbuatan yang buruk. Itu adalah perbuatan yang buruk. Merubah ciptaan Allah contohnya, sampai akhirnya memudaratkan dirinya sendiri, merosakkan kembali ciptaan-ciptaan Allah yang pada asalnya itu tidak buruk, itulah dia keburukan. Macam kita tahulah cerita-cerita orang ubah suai muka lah, apa semua kan. Natijahnya di kemudian hari akhirnya memberi kesan negatif pada tubuh badan yang diubah suai. Itu baru keburukan. Jadi takdir Tuhan berkait dengan illah, iaitu sebab sebenar. Takdir Allah ini dia ada kaitannya juga dengan sebab, asbab, ikhtiar manusia itu sendiri. Barulah ada keadilan, betul tak? Sebab di situ manusia dia akan lihat, okey, saya lah yang contribute kepada takdir ini sebenarnya. Saya telah menjadikan keadaan ini begini qadanya. Saya telah melakukan sesuatu yang menyebabkan ini natijahnya. Barulah adil. Jadi dia tahu takdir ini dalam pengetahuan Allah. Tapi dia pun sedar dia sendiri telah contribute ke arah itu. Maka di situ ada keadilan. Betul kan? Allah Al-Adil. Allah itu Maha Adil. Tak mungkin bermakna suatu ketidakadilan jika everything is designed by Allah, then we have to bear all the implications. This is unfair. Tapi di situ keadilannya ialah benar. Ada takdir Allah, tapi ada juzuk ikhtiari manusia. Jadi manusia memberi hukuman secara zahir dan menzalimi dalam perkara. Banyak perkara lah. Manusia bila dia tidak ada keimanan yang kukuh pada qada dan qadar, memang the first thing yang selalunya akan terzahir pada lisannya ialah mempersoalkan takdir. Di sinilah secara zahirnya dia telah hukum perkara itu hanya melalui artificial evidences, melalui apa tu orang kata apa yang kita kata suthi bahasa Arabnya tu, hukum secara zahir sahaja. Dia cepat hukum secara zahir, dan dalam menghukum itu berlakulah kezaliman. Seperti kita mempersoalkan Allah, itu suatu kezaliman, sedangkan Allah itu Maha Penyayang. Di sebalik ujian itu berat macam mana pun sebenarnya, kalau kita ada iman pada qada dan qadar, pasti kita akan temui hikmah besar di sebalik ujian tersebut. Saya bagi contoh mudah. Di sini Imam Sainusi dulu, saya bagi contoh Imam Sainusi dulu lah. Imam Sainusi ada memberikan satu perumpamaan yang sangat baik, sangat tepat sekali. Hakim memberi hukuman dengan tuduhan pencurian yang mana dia tidak melakukan. Contohnya dia ditangkap, dituduh mencuri, dia bawa masuk mahkamah, kemudian hakim menjatuhkan hukuman ke atas dia kerana mencuri. Padahal sebenarnya dia tidak mencuri. Dia tidak mencuri. Dalam keadaan ini seakan-akan dia teraniaya. Betul tak? Tapi sebenarnya takdir Tuhan telah ditetapkan ke atas dia untuk dituduh mencuri, walaupun dia sebenarnya tidak mencuri, bahkan dihukum ke atas kesalahan yang tidak dilakukannya sebenarnya adalah
atas kesalahan lain yang dilakukannya tetapi tidak diketahui oleh siapa pun selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tetapkan takdir itu supaya dapat dihapuskan dosa lain yang dia lakukan yang manusia lain tak nampak, tak tahu, tetapi Allah tahu dan Allah kasihkan kepada dia ini supaya dia tidak dihukum di akhirat kelak. Maka ditakdirkanlah dia dihukum atas tuduhan perkara yang tidak dilakukannya. Jadi banyak perkara, ya, contoh-contoh demikian dalam kehidupan kita, insya-Allah bila kita dapat faham perkara ini, bila kita ditimpa suatu ujian, kadang fitnah yang tak disangka-sangka kan, kadang kita muhasabah balik, mungkin ada aspek lain dan Allah SWT tidak redha, maka Allah ingin menghapuskan dosa tersebut dengan cara diberikan, ditakdirkan adanya fitnah ini menimpa kita agar kita bersabar. Kerana pahala bersabar itu innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya diganjari orang-orang yang sabar dengan tiada hisap di akhirat kelak. Masya Allah, bukan makna kata tak dihitung amalan kita, tetapi nak kata bahawa pahala sabar itu terlalu besar sehingga segala dosa itu terhapus dan tiada hisap baginya. Masya Allah, nikmatnya. Tapi nak melalui kesabaran itulah yang perit. Baik, terakhir sekali, sebenarnya sebahagian musibah adalah kafaratuz zunub, iaitu penghapus dosa. Tiada seorang Muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, tercocok duri sekalipun, sembilulah contohnya, kecuali Allah mencatat baginya kebaikan dan menghapus darinya dosa. Kadang-kadang duduk dapur ni, tengah-tengah masak, tiba-tiba tercocok. Apalah yang tercocok sampai sakit sangat ni kan. Lah, rupa-rupanya sembilu. Contoh kan, halus pun dah halus yang kita tak nampak. Kadang-kadang terpijak beras kering pun sakitnya. Kan? Rupa-rupanya semua itu Allah catatkan kebaikan bagi kita agar menghapuskan dosa-dosa yang kita pun tidak ketahui. Ada kalanya kita lakukan sebagai manusia biasa, terlupa minta ampun pada Allah, terlupa bertaubat, maka Allah datangkan musibah, termasuklah kesakitan, kehilangan insan-insan yang dikasihi, kehilangan barang-barang yang disayangi dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan jawapan apa yang saya uraikan sebentar tadi dapat memberikan sedikit sebanyak pencerahan kepada soalan yang diajukan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ukhti Rabiatul Balqis. Baik Ustazah, terima kasih banyak atas penerangan tadi, yang mana contoh-contoh tadi macam membukalah minda kita untuk memahami hakikat qada dan qadar. Suka saya ulang kembali ayat yang Ustazah ada katakan tadi, mempersoalkan Allah adalah suatu kezaliman kerana Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Banyak kebaikan dalam kebijaksanaan Allah. Jadi betapa sebenarnya itulah pentingnya tadi makrifatullah dengan keimanan kepada Allah dan makrifatullah untuk kita, supaya kita dapat ataupun kita cuba untuk bersabar dalam apa yang kita hadapi dan yakin bahawa musibah yang dihadapi itu seperti yang saya sebut tadi merupakan penghapus dosa dan supaya kita dapat ganjaran yang besar di atas kesabaran dalam menghadapi musibah tersebut. Okey, jadi kita beralih pula kepada slot seterusnya, iaitu sesi soal jawab. Jadi bagi para hadirin yang ingin mengajukan soalan, boleh buka mikrofon ataupun type soalan di ruangan chat. Silakan. Cuma saya ingat ada minggu lepas macam ada satu soalan yang sepatutnya dibawa ke minggu ni, tapi saya tak dapat catat yang minggu lepas. Jadi kalau ada saudari maafkan saya, saudari yang bertanyakan soalan minggu lepas, boleh ke ulang kembali soalan untuk tanya kepada Ustazah? Macam mana, ada sesiapa yang ingin bertanya? Assalamualaikum Ustazah.
Waalaikumsalam. Saya Ain Mustafa nak bertanya tentang takdir tadi. Ustazah doktor ada menyebut tentang hakikat takdir. Saya tertarik dengan hakikat takdir dan Ustazah doktor disebut takdir Tuhan berkait dengan ilah, iaitu sebab sebenar. Tapi kita tahu juga bahawa ada beberapa kisah-kisah, terutama kisah para nabi kan doktor, yang terkeluar daripada ilah ni. Contoh macam Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar dengan api. Kemudian banyaklah kisah-kisah kan. Jadi sebenarnya boleh tak doktor responkan, sebab benda ni juga berlaku perdebatan lah antara orang falsafah dengan orang kalam. Bila mana orang falsafah disebut bahawa dia menolaklah hukum takdir ini kan, bahawa Allah boleh jadi Allah memadamkan ataupun memerintahkan kepada api tersebut bahawa tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi kata ahli falsafah kausalitas ataupun sebab ilah itu perlu berlaku pada waktu tu. Maksudnya Nabi Ibrahim perlu api tu pasti sifat dia terbakar. Kalau tidak, dia tidak dinamakan sebagai api. Tapi kalau kita berhadapan dengan orang yang berfikiran falsafah, bagaimana Ustazah kita nak sebut bahawa takdir ini juga ada campur tangan Tuhan? Walaupun dia melibatkan cause and effect, tapi Allah tetap berkuasa di atas perkara-perkara tersebut, Ustazah. Okey, terima kasih pada saya nak panggil apa ya? Saudari ke puan? Saudari. Okay. Saudari, okey. Saudari Ain Mustafa yang mengajukan soalan tersebut. Yang pertamanya, saya bukan ahli falsafah. Jadi bidang pengkhususan saya memang dalam Quran Sunnah. Sedikit mempelajari falsafah ketika peringkat degree sahaja dalam bidang usuluddin. Tapi saya hanya menjawab daripada apa yang sudah kita bentangkan sebentar tadi berdasarkan apa yang diberikan panduan oleh Imam Badi'i Zaman Sa'id Nursi. Apabila berhadapan dengan situasi ini, mungkin kita boleh kembali kepada pembahagian takdir tadi, yang mana takdir kepada qadar mu'allaq dengan qadar mubram. Jadi jika kita kaitkan dia dengan qadar mu'allaq, memang dia akan ada illah, betul, dia kena ada ikhtiar, dia kena ada sabab. Jadi di sini kalau saudari Ain ingin mengisbatkan bahawa tetap kuasa Allah itu di atas segala-gala illah ini, maka boleh dibawa kepada qadar mubram tadi. Jadi dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, mengapa api itu sepatutnya membakar, maka ada jawapan mengapa ia tidak membakar dalam takdir mubram, dalam qadar mubram Allah Subhanahu wa taala. Telah ada dalam pengetahuan Allah bahawa perancangan Allah juga ianya tidak akan membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan itu jawapan pertama yang boleh membantu. Jawapan yang keduanya, mungkin boleh juga disebutkan bahawa Ibrahim alaihissalam melaksanakan tugas Allah SWT dan berdoa kepada Allah SWT di atas apa jua penganiayaan dan kezaliman yang menimpa dirinya. Maka dengan illah doanya itu kepada Allah SWT, berubahlah sifat api yang sepatutnya membakar menjadi sejuk pada dirinya. Dan kalau kita tengok di antara petua-petua kita lah di zaman sekarang ini pun, umat Nabi Muhammad SAW, antara doa untuk meredakan demam panas juga ialah doa Nabi Ibrahim. Betul tak? Ya narukuni bardaw wa salaman ala aminin. Betul? Kan? Wahai api, jadilah engkau sejuk dan selamat kepada orang-orang yang beriman. Jadi kita baca doa tu, sapukan air sejuk, sunnah Nabi untuk sapu air sejuk pada orang yang demam. Mudah-mudahan itu menjadi asbab kesembuhan. Bukankah doa itu juga satu juzuk ikhtiari? Dan juzuk ikhtiari boleh dikategorikan juga sebagai illah. Maka di situ adanya sebab untuk berubahnya suatu sifat yang panas kepada sejuk dengan illah doa kepada Allah SWT dan makbulnya doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya harap itu sedikit sebanyak boleh membantu apabila berhadapan dengan golongan yang mementingkan falsafah ataupun akal. Jadi untuk golongan begini sebenarnya menarik sekiranya mereka dapat menyertai kelas-kelas Risalah An-Nur. Sebab perbahasan dalam Risalah An-Nur ini memberikan santapan bukan sahaja pada jiwa,
tetapi juga kepada akal. Dia banyak menjawab persoalan-persoalan yang bermain di minda-minda akal yang suka berfikir. Bagus Allah anugerahkan kita akal lalu dia berfikir, tetapi dalam Risalah Nur juga ada tips-tips dan kaedah bagaimana dapat kita mengurus keseimbangan 3 jenis kekuatan yang ada pada diri manusia. Kita ada 3 kekuatan. Pada setiap manusia ada kekuatan ini yang disebut sebagai kuwah syahwiyah, kuwah ghadabiyah dan kuwah aqliyah. Itu yang menarik tu, dekat akal tu. Golongan falasifah ni memang kuat pada akal dia. Sebab itu dia punya akal suka apa tu syagal bahasa Arab dia apa? Suka workout lah. Ada orang suka apa bina badan, workout bina badan. Ini dia suka workout. Akal dia tu suka tu terzahir melalui kalimat-kalimatnya. Jadi untuk golongan yang suka berfikir begini, sangat sesuailah dia menadai ilmu Risalah Nur. Dia saudari Ain Mustafa ajak dia join kita, insya-Allah. Tanyalah segala soalan yang mengasak fikiran, dan insya-Allah mudah-mudahan dengan asbab Imam Said Nursi ni akan dapat jawapan-jawapan tersebut, sebab kitab ini pun memang desainnya adalah untuk orang moden sekular yang memang akalnya itu kritikal. Jadi saya bukan yang pakar, jadi setakat itu saja yang saya boleh kongsikan. Mungkin ada penambahan daripada ustazah-ustazah lain yang sudah lama bersama dengan Risalah An-Nur, seperti Ustazah Nur Azma, Puan Azura, kan, Ustazah Nur Jihan. Mungkin ada jawapan-jawapan tambahan daripada mereka. Tapi apa yang saya dapat kongsikan hanya kembali kepada yang tadi, mudah-mudahan itu sedikit dapat memberikan apa tu orang kata trigger minat sahabat-sahabat kita ini yang berat pada akal untuk bersama dengan Risalah Nur. Jadi tentang 3 kekuatan tadi, kalau ada yang nak berminat untuk tahu, saya jelaskan. Kalau tak ada, cukuplah yang tu dulu. Yang penting kita tahu pada diri kita ada 3 kekuatan. Kita kena pandai urus, dan jika kita urus dengan wasatiyah, kita akan jadi manusia yang berjaya dunia dan akhirat. Kuwah syahwiyah, iaitu kekuatan syahwat, kuwah aqliyah, kekuatan akal, dan juga kuwah ghadabiyah, iaitu kekuatan emosi. Uruslah dengan baik, dengan wasatiyah, jangan ada ifrat, exaggeration, jangan ada tafrid, exaggeration in abandoning, iaitu exaggerate berlebihan dalam melayan ataupun exaggerate dalam meninggalkan ignorance. Tetapi kita perlu wasatiyah. InsyaAllah kita akan memperolehi natijah-natijah yang mu'tadil, yang moderate, yang sesuai dengan keperluan hidup kita. Mudah-mudahan ini yang menjawab setakat yang saya mampu. Allah Ta'ala. InsyaAllah, terima kasih Ustazah atas jawapannya. Ada lagi ke yang ingin bertanya kepada Ustazah? Macam mana Ustazah? Macam tak ada. Okay, tak ada apa-apa tadi. Okey, jadi kalau dah tiada soalan, akhirnya saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustazah atas penerangan yang panjang lebar dan begitu jelas, alhamdulillah. Dan juga saya ingin ucapkan ada yang ingin bertanya ke? Puan Nur Salimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah Dr. Rohatul Firdaus. Kak Nur nak tanya tentang ni, tentang macam mana kita nak seimbangkan antara nak memahami ayat Allah wa ma tasyauna illa an yasha Allah, kan. Jadi soal dekat mana kita nak letak, maksudnya ikhtiar kita tu, katakan bila untuk kita tenteramkan diri kita bila berlaku kesilapan supaya kita tidak menyesali kesilapan tadi, kan. Ataupun jika kesilapan itu berada di sebelah pihak orang lain, sehingga kita dapat kawal kemarahan kita daripada melihat semata-mata kesilapan itu adalah kerana kesilapan orang tu, walaupun hakikatnya memang kesilapan orang tu. Bagaimana kita nak memulangkan semua tu kepada musabibul asbab tadilah. Wallahu alam. Terima kasih Ustazah.
Okay, sama-sama. Terima kasih pada Puan Salimah yang bertanya soalan yang sangat kritikal juga. Saya rasa ada dua bahagian daripada persoalan ini. Yang pertama, bagaimana kita nak meletakkan kefahaman kita pada ayat wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kamu berkehendak akan sesuatu melainkan ianya dengan kehendak Allah dan dengan izin Allah SWT. Maka di situ kembali kepada takdir mubram itu tadi. Dan semuanya sudah pun dalam pengetahuan Allah SWT yang menjadi rahsia pada seantero makhluknya. Maka di situlah kita faham wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tapi kita tidak akan menyerahkan diri segala-galanya seperti yang saya sebut berkali-kali tadi, seakan-akan kita ibarat robot yang menunggu remote yang menggerakkan, atau dalam bahasa mudahnya dalam apa yang dibawa oleh Jabariyah, yang fahaman Jabariyah, manusia itu seakan-akan kapas yang berterbangan di udara. Dia bertiup, mana angin bawa dia, dia ikut, dia tak buat apa-apa. Dia hanya follow takdir. Yang ini adalah definisi yang Imam Said Nursi cuba jelaskan dalam bukan begitu. Jadi sebab sudah terlalu banyak bukti-bukti ayat-ayat, bahkan dalam sirah-sirah sendiri pun kita dapat lihat bagaimana juzuk ikhtiari para anbiya itu memainkan peranan. Sebagai contoh mudah, Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam sudah pun meninggalkan kaumnya kerana ingkar pada perintah Allah sebelum tiba perintah Allah. Dan bermakna di situ ada juzuk ikhtiari Nabi Yunus, iaitu meninggalkan perintah Allah untuk berdakwah pada kaumnya. Betul tak? Kan itu juzuk ikhtiari, pilihan Nabi Yunus. Dia tinggalkan kaum dia. Allah tak suruh tinggal lagi. Dia dah putus asa, dia tinggalkan sehingga Allah berikan peringatan pada dia. Didatangkan ikan Nun yang menelan Nabi Yunus alaihissalam. Jadi di situ kita tanya balik, adakah Allah yang telah menyebabkan takdir Allah itu menyebabkan Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, ataupun kehendak Nabi Yunus meninggalkan kaumnya sebelum datang perintah Allah? Jadi kalau kita kata, oh ini Allah penyebabnya, kita menyalahkan Allah. Tapi hakikatnya, tanya balik Nabi Yunus. Nabi Yunus ni mengaku, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu Nabi Yunus dia yang mengaku. Tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah, subhanaka, maha suci Engkau. Sesungguhnya aku di kalangan mereka yang zalim. Sebab apa Nabi Yunus kata dia zalim? Sebab dia meninggalkan kaumnya sebelum tiba masanya. Bermakna dia tidak mentaati perintah Allah untuk berdakwah kepada kaumnya, tetapi dia sudah berputus asa sebelum tiba waktunya. Maka ada juzuk ikhtiari Nabi Yunus alaihissalam. Yang banyak lagi sebab-sebab lain. Nabi Ayub contohnya, kenapa sakit sampai begitu sekali? Ilah kesembuhannya apa? Ilah kesembuhannya ialah apabila Nabi Yunus mendapati ulat itu sudah mulai hendak memakan lidah yang digunakan untuk berzikir Allah dan memakan hati yang digunakan untuk mengingati dan mentadaburi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situ baru Nabi Ayub bimbang akan terganggu proses ubudiyahnya kepada Allah. Jadi ketika itulah Nabi Ayub mulai berdoa, Rabbi inni massaniyad dhurru. Kan, ya Tuhanku telah tersentuh kepadaku, iaitu telah menimpa kepadaku ad-darar, suatu kemudaratan, iaitu penyakit yang sudah membahayakan, kerana si ulat yang memakan tubuh badan Nabi Ayub tadi dah mula nak makan dua komponen untuk ubudiyah Nabi Ayub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ilah kesembuhan Nabi Ayub, doa dia. Betul tak? Dari awal Nabi Ayub redha dengan kesakitan itu sebab dia sedar itu baik untuk dia, itu baik untuk dia. Tapi doa itu muncul bila mana dia sedar akan ada kesan pada ubudiyah daripada Allah SWT. Jadi sekali lagi ditegaskan adanya juzuk ikhtiari manusia khususnya pada qadar muallaq itu tadi. Okay. Kemudian pada komponen soalan yang kedua, bagaimana kita dapat meredakan suatu impak negatif, perkara buruk, implikasi yang tidak kita senangi yang menimpa diri kita, khususnya apabila dilihat pada hukum zahirnya ianya disebabkan oleh orang lain. Soalan yang baik. Banyak perkara sebenarnya. Sebenarnya banyak perkara itu fitrah manusia juga dalam kita mengurus kuwah syahawiyah dan kuwah ghadabiyah kita ni. Dalam mengurus kekuatan syahwat, kekuatan emosi, memang banyak keadaan first impression kita ialah menghukum yang lain selain pada diri kita. Sebab emosi itu dia akan mendorong kita untuk lebih melihat kesalahan orang lain daripada kesalahan diri sendiri.
Manakala dari sudut dari sudut syahwiyah pula, ya, nafsu manusia itu, di masa manusia dijelaskan dalam bab lain dalam Risalah An-Nur, bahawa nafsu itu dia ada dorongan untuk merasa diri betul. Itu termasuk bahagian nafsu kita, bahagian syahwat kita. Jadi bagaimana dalam keadaan ini kita dapat mengurus nafsu kita supaya tidak exaggerate dalam membenarkan diri sendiri, kerana kesannya adalah kita akan menyalahkan orang lain. Maknanya di situ ada kaitan dengan kawalan nafsu, kuwah syahwiyah. Kemudian dari sudut tadi kuwah akliyah juga, kawalan akal. Bagaimana kita dapat merasionalkan diri kita apabila kita sedang ditimpa dengan satu musibah, bencana yang berat, yang pada zahirnya kita akan lihat ia adalah akibat perbuatan orang lain. Kan? Jadi di situ kita cuba rasionalkan, gunakan akal kita ini dengan mengenepikan aspek-aspek ifrat dan tafrid itu tadi. Apa maksud dia? Contoh akal manusia ni yang Allah anugerahkan kepada setiap manusia, jika dia sangat berlebihan dalam menggunakannya dengan penuh kecerdikan, dia boleh terbabas ke arah berhelah. Sebab dia pandai. Dia jadi macam dajjal lah, deception, syaitan, kan, penipu daya. Kemudian jika dia berlebihan dalam mengabaikan akal yang Allah berikan kepada dia, dia akan menjadi jahil, ignorance. Orang yang sentiasa buat tak tahu je apa yang berlaku kat dia. Dia blur je kan. Kita tak nak kedua-dua keadaan ni. Kita nak manage akal kita dengan baik, gunakan rational. Mungkin first sekali, as-sabru fi sadmatil ula. Kata Nabi SAW, kesabaran itu adalah pada ketika tamparan pertama ditimpa musibah. Perkara pertama ditimpa musibah yang berat itu, ingatlah Allah dengan melafazkan, sebutkan nama-nama Allah. Apa yang sesuai dengan musibah itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka, la hawla wa la quwwata illa billah ke, mengikut konteks yang sesuai dengan musibah tersebut. Yang kedua, kita gunakan kekuatan akal kita. Manage dengan rasional. Cuba fikirkan dulu. Kalau tak boleh fikir lagi, bertenang dulu. Kuwah ghadabiyah kita manage dulu. Jangan emosi. Jangan lempar pinggan mangkuk dulu. Sabar dulu, tengok dulu, kan. Control dulu emosi. Dan itu pun ada kaedah-kaedah yang Nabi dah ajar. Kalau berdiri duduk, duduk tak boleh baring, tak boleh juga pergi wuduk, tak settle juga pergi solat. Kita manage pula kekuatan emosi tadi. Kemudian kekuatan syahwat. Kekuatan akal dah settle, kekuatan emosi, kekuatan syahwat. Syahwat nafsu kita mesti akan deny contribution kita kepada sesuatu keburukan. Dia mesti akan kata kau baik, kau baik, kau bagus, kau bagus. Dia betul-betul kalau dilayan-layan jadi macam Fir'aun. Sebab tu Imam Sa'id sebut dalam beberapa tempat tu. Nafsu kefir'aunan tu. Cuba hayati Fir'aun macam mana. Kamu tak pernah sakit, berkuasa, kaya, bijak, apa lagi. Tak, semua komplit. Maka dia jadi Fir'aun. Dia ikut hawa nafsu dia kata dia Tuhan. Sebab tu disebut sebagai nafsu kefir'aunan tu kan. Jadi di situ kita tengok syahwat kita ni macam mana. Lepas kita rasional tadi, nafsu walaupun kita nak kata aku tak salah ni, dia yang salah kan. Cuba manage dulu syahwat kita. Jangan bagi nafsu menguasai diri. Control dulu, slow downkan dulu. Maka di situ kita dapat melihat dengan berfikir secara jernih. Tidak secara zahir semata-mata. Kadang contoh accident, ni contoh mudah lah saya yang terlintas dalam kepala saya. Accident, kita jalan bawa kereta elok je tiba-tiba ada orang langgar kita. Lepas tu dia langgar je kita sampai terpusing-pusing kereta kita. Sampai rosak rim, rosak tayar kan, rosak steering, bahkan pusing-pusing terlanggar pula divider. Contoh ni. Kemek pula kereta kita. Yang langgar tu kemek depan saja, yang kita kemek belakang, kemek tepi, rosak tayar, rosak rim. Masa tu kita bayangkan, saya dah jalan elok, saya ikut peraturan, orang tu bawa laju, dia langgar saya, dia rosakkan semua-semua kereta saya, harta saya, masa saya, semua dia rosakkan. Itu adalah hukuman pada zahir. Pada zahirnya kita lihat dialah penyebab kemalangan yang menimpa kita dan kerugian yang sedang kita alami. Betul? Ya, itu secara zahir. Tetapi apabila kita mengimani qada dan qadar, kita tengok lagi lebih jauh, kita tengok ada tak contribution saya yang Allah sebut dalam ayat Quran tadi, ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja yang menimpa buruk ke atas kamu itu tentu ada daripada faktor-faktor dirimu sendiri. Kita tengok balik tadi, walaupun saya dah ikut segala peraturan, baca doa tak? Contoh kan. Tayar ni kita servis tak? Bunga dia elok tak? Ataupun dah botak licin, contoh.
kan. Rim ni agak-agaknya dah berapa lama kita tak tengok keadaan dia. Sehingga dia tidak stabil contohnya. Kemudian alignment, steering kereta kita ni kan, alignment bukan suka lari kan, satu masa dia kena di servis supaya straight balik. Jadi kita check ada tak alignment ni memang saya abaikan, tak ikut tarikh servisnya contohnya. Jadi banyak lagi aspek-aspek yang kita boleh tinjau di sebalik suatu musibah yang menimpa kita. Dan sebenarnya perkara ni applied untuk all kind of musibah. Kalau ada rasa sangsi pada kenyataan ini, cuba share kan. Satu type musibah, cuba share dengan Ustazah, kita bincang sama-sama. Betul ke musibah itu totally datang daripada orang lain? Ataupun sebenarnya ada part and partial yang menyumbang ke arah musibah itu datangnya daripada diri kita sendiri sebagai manusia yang serba dhaif, serba lemah, serba kurang dan lain sebagainya. Saya harap usaha jawapan itu sedikit sebanyak membantu merungkai persoalan yang diajukan oleh Puan Sanmah tadi, dan seandainya ada kekurangan mohon dimaafkan dan dimaklumi. Itu sahaja yang sekadar saya mampu dengan segala keterbatasan yang dimiliki ini. Ya, sama-sama Puan Nur Salimah. Rasanya dah habis masa ya. Boleh saya tutup untuk pihak Ustazah? Boleh, Rabiatul? Ustazah, tapi saya dapat satu soalan, boleh ke lagi Ustazah? Oh, okey, baik. Sila. Soalannya begini, setelah kita telah melakukan kesilapan sehingga menzalimi diri sendiri, bagaimanakah untuk menebus kembali kesilapan yang telah dilakukan? Okey, terima kasih. Yang pertamanya, apabila kita beroleh kesedaran bahawa kita telah melakukan kesilapan yang menzalimi diri sendiri, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya itu adalah satu hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mudah bagi seorang insan untuk menginsafi kelemahan dan kesilapan yang dilakukan oleh dirinya sendiri, melainkan ianya adalah hidayah daripada Allah SWT. Maka di situ kita bersyukur. Ya Allah, Alhamdulillah, terima kasih. Ya Allah, aku bersyukur kerana Engkau telah tunjukkan kesalahan ini pada diriku. Begitulah Nabi Yunus bersyukur pada Allah SWT ketika berada di dalam perut ikan Nun. Dan tidak sekali, tidak sedikit pun Nabi Yunus mempersoalkan Allah SWT. Tak ada, dia kata, Ya Allah, aku ini Nabi Engkau. Aku ini melaksanakan tugas-tugas Engkau, Ya Allah. Kenapa tega kau biarkan ikan ini menelanku, Ya Allah? Betul? Kan? Nabi Yunus pun sedih kerana Allah. Kerana orang tak dengar dakwah dia mengajak kepada Allah. Dia bukan dakwah kepada mengajak pada diri dia, tolong angkat saya jadi raja, orang tak mau dengar. Tak. Nabi Yunus sedih sebab dia orang tak mau ikut ajaran Allah. Maknanya sebenarnya semua itu asbabnya kembali kepada kasih dia, kehendak dia, tapi nafsu dia supaya manusia ikut ajaran Allah. Manusia normal kan, bila kita kempen kita harap orang follow kempen kita kan. Jadi apa yang Nabi Yunus buat? Kan? Nabi Yunus bersyukur kerana diberikan musibah oleh Allah SWT, lalu menyerahkan dirinya secara mutlak kepada Allah SWT kerana dia sedar dalam keadaan duduk dalam perut ikan Nun, tiada yang dapat menyelamatkannya selain daripada pemilik kepada segala zat yang membawa musibah kepada dirinya. Kan ada 3 musibah di situ. Satu ditelan ikan Nun sendiri itu dah jadi musibah pada dia. Yang kedua, andainya dia boleh selamat, ikan Nun tiba-tiba muntahkan dia ke, ada pula lautan yang bergelora. Kan kapal tu bergelora tu kan, sampai terpaksa dicampakkan Nabi Yunus ke dalam lautan kan, kerana ombak yang sangat kuat dan mereka nak kurangkan bebanan kapal tersebut, terpaksa dibuang Nabi Yunus kerana undinya menetapkan Nabi Yunus yang kena dibuang daripada kapal tersebut sehingga ditelan oleh ikan Nun. Bermakna laut sedang bergelora. Siapa yang dapat selamatkan Nabi Yunus daripada lautan yang bergelora itu? Kemudian yang ketiga, kegelapan malam. Dah kalaulah bergelora pun perenang yang hebat ke, boleh berenang juga meredah ombak yang dahsyat tu. Nak ke mana berenang? Malam, gelap gelita, tak nampak mana dia pulau terdekat, mana dia pantai terdekat, utara, selatan, timur, barat. Nak berenang ke arah mana? Sebab adanya kegelapan malam. Maknanya 3 musibah menimpa Nabi Yunus AS. Tapi kita lihat contoh yang dibawa oleh Nabi Yunus tu apa? Menyerahkan kepada zat yang memiliki segala musibah ini, iaitu Allah SWT. Meminta daripada zat yang memiliki segala musibah ini, iaitu Allah SWT. Diulang-ulangnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka kita boleh tiru doa yang sama. Bila kita menyedari kesilapan di masa lalu, maka kita panjatkan doa yang sama. Teruskan berdoa sehingga terasa ada beban di hati itu yang sudah terangkat. Sebab kita iktiraf pada
Allah di hadapan Allah dengan sejujur-jujurnya, dengan seikhlas-ikhlasnya kita insaf, kita mengaku di hadapan Allah bahawa kita sudah benar-benar menyedari kesilapan kita itu. Dan seterusnya adalah bertaubat, kan? Jadi pertama syukur tadi dapat keinsafan, yang kedua bertaubat dan minta semoga taubat kita diterima oleh Allah SWT, dan mintalah petunjuk Allah untuk masa-masa yang akan datang. Dia minta kekuatan agar kita mampu istiqamah. Jadi kembali, kalau tanya balik macam mana nak istiqamah, jawapannya balik pada tadi dia. Tiga kekuatan ni memang saya mengaji nadah ilmu Ustaz Sadiq Ozata ni. Nak istiqamah macam mana? Memang kena manage 3 kekuatan tadi. Kekuatan akal, kekuatan emosi dan juga kekuatan syahwat. InsyaAllah kita akan mampu istiqamah. Dan ilah asbabnya juga ialah doa. Kan? Ihdinas siratal mustaqim. Doa macam-macam. Macam-macam doa yang Rasulullah ajarkan pada kita. Lakukanlah doa-doa tersebut. InsyaAllah manusia bila dia sedang menyerahkan dirinya secara mutlak kepada Allah SWT, ketika itu akan turun bantuan dan pertolongan Allah SWT. Ada keimanan tersebut, ya, ada keyakinan pada Allah SWT dan kasih sayangnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Ghafur. InsyaAllah kita akan beroleh kenikmatan dan kebahagiaan di sebalik semua ujian yang menimpa kita. InsyaAllah. Mudah-mudahan menjawab soalan yang diajukan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah atas penerangan begitu jelas. Jadi saya rasa kita tutup sesi soal jawab kita. Jadi saya ingin ucapkan ribuan terima kasih Ustazah atas penerangan begitu jelas dan sangat membuka minda kita. Okay. Seterusnya saya mohon maaf andai ada segala kekurangan. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan salawat asma. Terima kasih ucapkan kepada semua. InsyaAllah kita berjumpa lagi di sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rija, Ederam, Fatimah, Ukti Fatimah. Sama-sama. Okey. Boleh live ke? Wa iyyakum. Boleh Ustazah. Okey, terima kasih semua. Mohon maaf ya atas segala salah silap. Bertemu lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.